bisikan-bisikan malaikat. Cuma biasanya bisikan malaikat ni sekali dengar, dua kali tak dengar, tiga kali tak dengar, lama-lama langsung tak dengar terus. Sebab kita dipengaruhi oleh syahwat, oleh keseronokan di dunia. Jadi akhirnya bisikan malaikat tu tak dengar. Ya kan? Bila kita nak sembahyang subuh lah kan, nak pergi sembahyang subuh jemaah. Namun kadang Allah Ta'ala kirimkan rasa sejuk supaya kita terbangun, atau rasa nak buang air besar, nak buang air kecil. Tapi mengingatkan ngantuk, sejuk pula lagi, dalam mekon pula lagi, memang banyak apa dia. Tentera-tentera syaitan ni pun tak lebih kurang je. Jadi akhirnya kita kalah. Jadi itulah tuan-tuan, kita ni sentiasalah dengan Al-Quran. Sentiasa kita baca Al-Quran, sentiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembahyang itu sendiri, aqimis solat li zikri, tegakkanlah sembahyang li zikri. Salah satu fungsi sembahyang itu untuk ingat kepada Tuhan. Makanya solat itu tidak difardukan berapa 17 rakaat tu sekaligus. Tengah malam kan, mulai pukul sekian sampai sekian, macam solat tarawih kan, habis sekali. Tak, dia subuh 2 rakaat, zuhur macam tu, supaya kita dah subuh tu okey, segar lagi. Waktu kerja dah tengah hari tu dah tak ingat lagi Allah Ta'ala dengan macam-macam kerja, macam-macam kehidupan yang kita lalui. Masuk solat zuhur, ingat balik. Itu juga solat asar dan seterusnya. Jadi bila kita tak mengingat Tuhan, salah satunya dengan sembahyang, dengan baca Quran, dengan zikir dan sebagainya itu, maka kita takut kita bertambah jauh dari ayat yang pertama itu pun, innal ladzina irtaddu, sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang. Tengok tuan, kita ni jalan sepatutnya ke depan kan. Orang yang baik, orang yang normal, jalan ke depan. Dan Allah Ta'ala bila mencipta manusia, dia dah arahkan kita ke depan, arahkan kita kepada kebenaran, arahkan kita kepada hidayah, arahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mula-mula lagi kita diciptakan, alastu bi rabbikum, kita di tulang sulbi lagi, Allah dah ambil janji dah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maknanya aku ni Tuhan kamu, dah diajar. Sebab kita ni fitrat Allah dah fitrahkan kita. Jadi maknanya begitu kita dicipta, kita dah diarahkan, ittajih ya abdi ittajih ilayya, wahai hambaku, menghadaplah ke aku. Jadi maknanya bila kita dah menghadap kepada Allah Ta'ala dengan agama ini, irtadda, play out ke belakang balik, maknanya kita tak normal. Kita diarahkan supaya menghadap kepada Allah Ta'ala, kita menghadap ke syaitan. Kan nampak sangat apa tu, kerugian, nampak sangat berlawanan dengan yang normal. Kita tak normal bila kita mengikut syaitan, bila kita mengikut selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulai sekarang kita ingat bahawa kita terus ke depan, terus ke syurga, terus ke akhirat, terus kepada kebaikan. Jangan belok lagi. Jangan satu saat pun kita seboleh-bolehnya membelakangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita balikkan belakang kita, kasih kepada Allah belakang kita. Kita muka kita ke hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Janji molek, wajjahtu, aku dah hadapkan. Dan kalau sebahagian orang tu ada doa tidur tu pun, ya Allah, ini wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan muka aku ni kepada engkau.
cantik. Tapi bila kita dah terbalik, kita hadap kepada syaitan, kita menghadap kepada maksiat, yang kita diarahkan supaya menghadap kepada amal soleh. Itulah yang dikatakan ni, innal ladzina irtaddu. Jadi tuan-tuan, perkara yang tak normal, perkara yang bodoh, perkara yang sangat berbahaya bila kita jalan terbalik, jalan ke belakang. Sebab apa? Sebab min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah tabayyan, betul-betul dapat huda. Hidayah ni dia bukan senang-senang dapatnya. Makanya hidayah yang nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Kita ni kadang tak perasan hidayah tu hebat, hidayah tu berharga, sebab kita dilahirkan dalam Islam. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang baru jumpa hidayah, ya Allah, besarnya nikmat. Ada seorang artis di Bali, dia menyanyi, dia masuk klub di Bali, seronoknya dia dapat duit banyak, kawan ramai segala bangsa ada di situ, dengan minum keras, seronok dia dengan dunia ni, seronok. Tapi bila dia dapat hidayah, akhirnya dibimbing, dapat hidayah, taubat. Dia kata nikmat dia dapat hidayah tu, ya Allah, paling nikmat, tak ada nikmat di atas Tuhan. Yang ada Tuhan, kita tak melalui benda-benda ni. Kita ni, orang yang macam ni, bila dia dapat Islam, begitu juga di barat sana, bila dia boleh baca Quran, ya Allah, menangis dia bila tak ada Quran. Jadi tuan-tuan, suatu perkara yang sangat berbahaya dan sangat tidak logik. Bodoh lah, cakap kasar. Bodoh mana lah kita ni bila kita berbalik, kita tinggalkan Allah Ta'ala, pencipta kita, memberi rezeki kita dan segala-galanya, kita tinggalkan, kita pergi ke syaitan. Yang syaitan tadi memang musuh tradisi. Dari mulai Adam atuk nenek moyang kita dulu pun dia dah jadi musuh. Dan dia lah yang menggelincirkan Adam daripada surga. Nah, bila kita ikut dia, kan, memang tak logik kan? Yang bodoh-bodoh, musuh besar kita, musuh utama manusia, bahkan dialah penyebab dosa Adam hingga dikeluarkan lagi. Dan kita akan kembali ke surga dengan syarat tidak berkawan dengan dia, tidak mengikut dia ke belakang, meninggalkan Allah di depan. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya berhati-hatilah kita, teruslah ke depan, teruslah menuju kepada Allah, teruslah menuju akhirat, teruslah beramal soleh. Sebab apalagi kita ni dah 60, saya tahun depan 60, tuan-tuan pun mungkin dah dahulu daripada saya, ada 77, ada 64, kawan-kawan sama, tak lama lagi dah kita ni. Ya, jadi teruslah, sebab kita takut yang ini, tak tadabbur Al-Quran, hati itu kunci, akhirnya orang-orang yang telah murtad ke belakang, kembali ke belakang, menghala kepada belakang balik. Makanya min ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas mereka itu mendapat hidayah. Jadi jangan main-main. Syaitan ni walaupun kita dah dapat hidayah ni, silap-silap hari bulan, bila dia rayu, bila dia goda kita, kadang-kadang dah dapat huda ni pun terbalik juga. Itu yang kita selalu berhati-hati lah. Apalagi kita ni kadang-kadang bila dah hebat sikit, bila dah kaki masjid, syaitan dia bukan anak-anak, bukan private yang mengawal kita ni, ya. Dah
dah apa namanya, kapten paling kurang. Sebab kita ni dah tergolong macam mana, orang yang suka ke masjid, rajin ke masjid. Hati-hati, jangan merasa diri itu dah bebas daripada godaan syaitan. Tidak, ya. Teruskan dengan beramal soleh, teruskan mentadabbur Al-Quran, belajar. Di antara tadabbur ni tu, nak faham Al-Quran ni, nak tadabbur Al-Quran ni, kena pandai bahasa Arab lah. Sebab Al-Quran ni bahasa Arab, kena belajar bahasa Arab. Makanya ulama mengatakan bahawa belajar bahasa Arab ni wajib, sebab dia agama kita. Mulakan, dah tua lah tu saya kata, langkah. Sampai tak sampai itu bukan urusan kita. Kita melangkah, mulakan. Cari guru yang boleh nak mendekatkan kita kepada Al-Quran, ya. So apa? Sebab kita takut tu lah, min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitan sawwala lahum. Syaitan yang perindah, ya. Dia janjikan macam-macam. Wa amla lahum, ya, dia perindah kerja-kerja maksiat, kerja-kerja yang syirik, dia perindah. Sehingga kadang-kadang kita tak apa, cuba dulu. Cuba ni yang bahaya. Cuba dulu sekali, atau kita menganggap dosa tu kecil, tak boleh taubat lagi. Dia pun pakai ayat syaitan, taubat ya, Allah Ta'ala maha menerima taubat, ya. Jadi bila dah tahu buat, kemudian baru taubat, payah, susah. Sebab dia akan pergi kepada langkah yang kedua. Lama-lama tagih, lama-lama terbiasa, lama-lama terus tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi sawala ni dia perindah, dia jadikan seronok yang maksiat, ya. Dia mudahkan perjalanan untuk itu. Ini yang banyak orang terkelicik, ya. Kemudian amla ni dia panjangkan angan-angan. Yalah, haram-haram lah. Hidup di dunia, dapat duit tu kan, boleh beli rumah, boleh beli itu, boleh beli ini. Engkau hidup di dunia dengan tenang, orang hormat sama engkau, ambillah duit. Kalau duit haram, jadi dia pancing kita tu, senang hidup demo. Jadi tuan-tuan, musuh kita tadi tu, macam tadi, bila dah terasa seronok, nak lagi. Lama-lama tertadda. Jadi bila sudah mula tu, cepat-cepatlah kembali. Yalah, kita ni bukannya perfect, bukannya iman kita ni bukannya tak bercampur dengan yang haram-haram tu. Kadang-kadang kan, kadang kita terkelicik. Tapi ingatlah, jangan sampai terus terpleset aja, terpleot aja sikit, balik lagi. Istighfar, baca astaghfirullah. Kalau boleh, satu hari itu jangan sunyi daripada sayyidul istighfar. Pagi-pagi dah terbit matahari itu baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa alika, teruskan baca. Kalau boleh 2-3 kali, tapi dengan yakin ni, dengan yakin kalau mati pada hari itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Atau astaghfirullah, bacaan biasa, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca 7 kali. Kalau mati pada masa itu, Allah ampunkan. Walaupun dia dosa dia itu sebesar dosa yang lari dari medan perang. Lari dari medan perang ini di antara dosa besar yang 7 yang membinasakan manusia, yang menghapuskan segala pahala. Jadi jangan anggap kita ni perfect, ahli surga, tidak. Jadi kita cuba bila terjatuh sedikit, kembali balik, ya. Kemudian doa-doa yang lain, ya. Kemudian istiqamah kita telah jagalah istiqamah kita tu. Makanya selalu kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah untuk mendapat yang
istiqamah, jalan yang lurus. Jadi dia kata punca orang ni seperti itu jadi ikut syaitan tu. Punca dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu. Punca dia ialah demikian itu kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik. Orang-orang yang tak nak ikut perang tadi tu. Ini cerita kan kisah perang ni kan. Ya, tak nak jihad fisabilillah. Dia kata orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini benci dengan Islam ni, benci dengan Al-Quran, benci dengan Nabi SAW, dendam mereka tu. Padahal mereka daripada Israel sana, dia berhijrah ke Madinah sebab dalam kitabnya ada seorang Nabi akhir zaman, tempat hijrahnya adalah Madinah. Dia tak sebut orang Arab. Ada seorang Nabi namanya Ahmad, sifatnya macam ni. Tempat hijrahnya di situ. Orang kumpul. Makanya Bani Nadir dan Bani Qainuqa dan macam-macam Bani Yahudi ini berkumpul di Madinah. Dan dia takut-takutkan orang Arab. Kamu besok wahai Arab, kalau ada Nabi itu besok datang kemari, kami akan serang kamu. Oh, dia takut-takutkan Arab. Dia memang tak suka sama Arab. Akhirnya datanglah seorang Nabi akhir zaman itu, Sayyidina Rasulullah SAW. Orang Arab rupanya, anak Ibrahim yang daripada Ismail. Dia mengharapkan supaya daripada Ishak, Yaqub dan seterusnya. Tapi datang daripada Arab, Nabi Muhammad SAW, mereka serang habis-habisan. Mereka benci habis-habisan. Inilah dia kata bi'annahum, orang-orang munafik tu berkata kepada orang-orang Yahudi yang sifat orang Yahudi itu karihu ma nazzalallah, benci kepada apa yang Allah turunkan. Yang antaranya benci kepada Nabi yang diutus lah. Apa dia kata? Sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan patuh, kami taat kepada kamu pada sebahagian perkara. Yang sebahagian dia dah beriman ya? Dah didatangkan Rasulullah ke Madinah dan dia orang beriman ya? Tapi bila dalam bab perang dia tak suka perang, dia nak hidup lama. Sebabnya dia nak hidup lama, dia nak dunia, takut perang dengan macam-macam alasan. Dan dia bersubahat dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi. Kami akan janji, kami akan ikut sebahagian perkara untuk kamu. Dia ternyata tak nak perang. Sebab orang Arab ni, dia bergantung hidup. Orang Madinah masa tu bergantung hidup dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi di Madinah tu mula-mula dulu dia menguasai ekonomi. Jadi bila menguasai ekonomi, Arab-Arab ni tu hutang budi, tu hutang duit pun. Sebab ekonomi dia pegang. Yahudi ni ialah bangsa yang sampai sekarang dia kan cerdik. Cerdik dan mereka menguasai. Sekarang ni menguasai dunia. Jadi Arab ni berhutang budi, takut kan bila betul-betul tunjukkan Islam kan tak berasap laku dia kata. Akhirnya itulah sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan patuh, akan taat kepada kamu dalam setengah perkara-perkara. Di antaranya apa? Perangan tu tak nak ikut perang. Tuan-tuan, perkara ni sangat bahaya. Sangat bodohlah kita bila kita mentaati mengikat janji pada orang kafir, khasnya orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia memang tak suka orang Islam. Orang apa ni adalah keledai-keledai. Orang Islam ni adalah keledai-keledai yang wajib ditunggangi.
mencuri haram sesama Yahudi. Selain Yahudi, rompaklah duit mereka, rompaklah harta mereka. Itu protokol Yahudi yang dibocorkan orang, yang diterjemah ke dalam segala bahasa, dan mereka akan tutup, akan ambil buku-buku itu. Tapi dah tersebar. Di antaranya itulah protokol Yahudi itu, di antaranya himar-himar semua kita ni lah wajib ditunggangi, wajib dia bahkan dicuri duitnya. Itu kita kawan, kita nak janji sama dia. Makanya berbahaya. Dan Yahudi itu dia bukan bukan di Palestin tu aja, bukan di Israel sana ada, dia merata. Sekarang ni merata. Ya. Masa saya mengaji dulu, profesor tu kata separuh parlimen Rusia tu adalah Yahudi. Ya. Namanya Dolma, Yahudi. Di Eropah, di Amerika tu tak heran lah. Artinya syaitan membisikkan ke dalam hati mereka untuk berbuat kebatilan. Dan inilah hal ehwal orang-orang munafik yang menampakkan sesuatu tidak seperti apa yang di dalam hatinya. Nah, jadi bila dia pada orang Yahudi dia cakap lain, bila pada orang Islam dia bercakap lain. Maknanya apa? Munafik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat selepas tu, wallahu ya'lamu israrahum. Ada baca asrarahum, ada baca israrahum. Dan sesungguhnya Allah mengetahui rahasia mereka. Jadi kita walaupun kita berpakat, walaupun kita lain luar lain dalam, kita tak akan lepas daripada monitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita sendiri ni jaga-jaga lah. Ya, kita kadang-kadang bila dalam masjid kita lah baik kan. Tapi bila di luar kita bukan lagi macam yang dalam masjid. Bila kita berada sama orang Islam, kita pakai sorban, kita pakai songkok, kita sembahyang. Tapi bila di luar daripada tempat ini, kadang-kadang kita juga sendiri terlibat dengan benda-benda yang sama orang-orang kafir. Ya. Jadi berhati-hatilah bahawa Allah akan buka rahasia itu sebab Allah Ta'ala tahu. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka jelaskan, dan apa yang mereka sembunyikan. Cuma ayat Quran itu cantiknya, wallahu ya'lamu israrahum. Allah mengetahui apa rahasia mereka. Maknanya apa? Yang nampak lagi lah, rahasia menampak, apalagi yang jelas-jelas. Allah menyaksikan dan mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga ada dikatakan, wallahu yaktubu ma yubayyitun, dalam surah An-Nisa. Dan Allah menulis apa yang mereka rancangkan di malam hari. Ya, apa rahasia-rahasia, bisikan-bisikan, makar-makar, langkah-langkah tipu, langkah-langkah rahasia yang mereka rancang pada malam hari. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, yang orang lain tak dapat, ya, orang lain tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi kita jangan terlibat dengan ini lah. Biarlah orang-orang kafir itu berbuat apa sahaja. Kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati pun kita mati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nak diikut orang kafir ni tak terikut. Dia punya perancangan tu, dengan setelahnya tu, jarum di padang boleh. Jarum di padang, jarum kecil itu di padang boleh dia dekatkan dia punya setelah itu, nampak jarum. Kalau kita ni tak tahu dah, yang kasar-kasar ni lagi dah nampak. Makanya berhati-hati. Nombor peribadi, nombor rumah, nombor akaun, nombor bank semuanya tak. Berapa jumlah duit kita pun dia tak. Cuma macam tu, cuma belum masanya aja dia curi duit dan sebagainya.
Tapi semua juga ada sama dia. Ada dalam Google. Jadi walaupun macam tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu je lah. Itu yang boleh kita buat. Ya. Atau kita bacalah pagi-pagi 7 kali, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah, yang dia adalah Rabbul Arash, Tuhan Arash yang azim, yang Arash itu besar. Ya, hasbiyallah, cukuplah Allah. Amalkan 7 pagi 7 petang. Tengok dalam ujung surah At-Taubah. Surah At-Taubah 129 yang ujung. Hasbiyallah, baca 7 kali. Ya, Allah akan cukupkan apa yang kita risaukan, apa yang kita takutkan. Ya, amalkan itu insyaAllah. Jadi itulah penyebab daripada semua kejahatan-kejahatan itu sampailah murtad. Ya, kesimpulannya adalah daripada punca berkawan dengan syaitan. Punca dia hubud dunia, punca dia maksiat, punca dia syahwat, nak kaya, nak sonam, punca macam tu. Ya, riba je kan, bila kita balik kepada riba, ya, punca dia kita nak kaya senang. Biar orang terancam pun, ya, biar tergadai pun, bahkan biar tergadai negara pun, setengah negara Eropah dengan riba ni tergadai negara, jadi susah. Ya, semuanya perancangan-perancangan. Ini tadi kan orang Yahudi tadi. Jadi berhati-hati tuan-tuan kita bila nak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ayat berikut ni. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini ancaman. Tajuk tadi celaan atas kemurtadan. Ancamannya, maka bagaimana idza tawaffathumul malaikah, apabila malaikat besok mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka. Jadi tuan-tuan, mati dia tak mati. Dia cerita perang gitu kan, tak nak ikut perang. Ya, mengapa berat sangat nak ikut perintah Allah Ta'ala ni, khususnya perang? Sebab takut mati. Padahal mati pun memang semua orang mati. Tak ada orang yang kekal di dunia ni 60-70 tahun. Ya. Sebab jantung tu ada masa dia berhenti. Ya kan? Jantung ni kalau dia jalan, kalau kita jalan, dia jalan. Kata ustaz apa tu? Lupa pula nama dia. Jantung ni kalau kita jalan, dia jalan. Kalau kita berhenti pun dia jalan. Kita tidur, dia jalan. Yang problemnya kalau dia berhenti, kita pandai kita jalan. Jadi kita jalan tu maknanya ke kubur tu memang dah pasti. Jadi bila dah pasti, sama ada melalui perang ataupun mati di tempat tidur, mati tu tak ada. Cuma masalahnya lagi ni cara mati tu. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikah, maka bagaimana besok bila mereka ditamatkan oleh malaikat-malaikat. Malaikat ramai, itu benda gurun dengar. Yadribuna wujuhahum, mereka memukul muka-muka mereka. Mereka malaikat pukul muka mereka. Ya, salah buat pukul mereka, pukul muka. Sebab muka ni yang sombong tadi. Muka menghadap kepada Allah, wajah tu wajahiyah. Tapi kerana syaitan punya pasal, hubud dunia punya pasal, hubud syahwah punya pasal, balik. Palingkan muka daripada Allah Ta'ala. Oh, jahatnya kita. Na'udzubillah. Jadi muka ni besok kalau tunggu sama orang malaikat. Tuan-tuan bayangkan, tuan pernah tak tengok kapal Mike Tyson? Tak pernah? Lupalah, saya tak pernah juga. Dikabarkan pukulan Mike Tyson tu boleh pukul lembu mati. Mike Tyson pukul lembu mati. Saya pernah juga pukul lembu mati. Lembu mati saya pukul.
Meditation tu lembu hidup, dia pukul mati. Bayangkan meditation, kocik meditation. Bayangkan malaikat pukul muka kita, mati juga. Perang pun mati juga. Tapi mati dia terhormat, membela agama. Jadi kalau mati di tangan syaitan ni, mati ikut syaitan, berat ni kan. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka pukul muka-muka mereka ni, muka-muka munafik ni. Dan apa lagi? Mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka, badan belakang. Orang Indonesia, sebagian orang Jawa, punggung dia ni belakang. Itu punggung ini kan. Dia pukul. Ya Allah, malaikat tuan, satu sayapnya tu timur dan barat terlindung. Sampai daripada timur ke barat. Bayangkan itu mukul muka kita yang kecil ni. Memang siksaan, memang menakutkan. Kita dikerdil. Ya? Mereka pukul muka dan punggung mereka. Yakni bagaimanakah kondisi mereka ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa mereka. Dan betapa sulitnya roh keluar dari jasad mereka. Sehingga malaikat mencabutnya dengan paksa. Mengapa susah? Sebab bila kita ni, na'udzubillah kita, orang bila tenggelam dengan maksiat, dengan syahwat, dengan syaitan, bila nak mati tu, mereka punya takut lain macam. Kita pun takut juga waktu mati tu. Takut, tak ada yang tak takut. Cuma balasan dengan dosa-dosa manusia ni besok, masa nak mati tu nampak tempat dia. Itu yang takut betul nak mati. Digambarkan Allah Ta'ala neraka, siksaan-siksaan api neraka tu ditunjuk masa nak mati. Itu yang lari ke sana kemari. Itu yang dipukul syaitan, pukul malaikat. Ya? Pukul muka ni lah yang tak pernah sujud. Muka ni lah yang selalu menghindar daripada hukum hakam Allah Ta'ala. Macam belakang ni lah yang dibagikannya kepada Allah. Itu dipukul tu dua-dua tu, muka kono, belakang pun kono. Sebab dua-dua tu digunakan untuk berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita yang kocik kerdil ni, masa nak mati tu dipukul oleh malaikat. Pukul meditation aja pun kita pingsan. Ya? Apalagi tangan malaikat. Maknanya membayangkan dahsyatnya kematian. Jadi bila ada seruan perang, bila ada seruan dakwah, ikutlah apa nak terjadi. Asalkan Allah perintah itu adalah perintah hak. Biar kita mati tapi dalam keadaan ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ayat yang berikut ni sama juga. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah engkau lihat bagaimana orang-orang zalim